Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata, apa nasib Najib kalau ini benar-benar berlaku? Atau apa nasib Altantuya? Atau apa nasib Azila? Kes Altantuya, polis boleh siasat semula berdasarkan dakwaan Azila. Dengan kata lain, adakah kes pembunuhan Altantuya ini akan dibuka semula dan akan memberikan petunjuk baru yang akan mengejutkan seluruh Malaysia? Polis atas inisiatif sendiri boleh membuka semula siasatan terhadap kes pembunuhan model Mongolia Altantuya Saribu pada tahun 2006, kata bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia. Salim Bashir berkata, pihak berkuasa tidak perlu menunggu laporan polis dan boleh membuat siasatan berdasarkan dakwaan tertuduh, iaitu Azila Hadri, yang hukuman terhadapnya kini diringankan daripada hukuman gantung kepada penjara seumur hidup. Ketika permohonan semakan hukuman mati di Mahkamah Persekutuan Khamis lalu, Peguam Azila J. Kuldip Kumar membangkitkan semula tuduhan bahawa arahan untuk membunuh Altantuya datang daripada bekas Menteri Pertahanan Najib Razak. Bagaimanapun, Najib secara konsisten menegaskan bahawa dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Salim berkata, Akta Polis 1967 memberi kuasa kepada polis untuk membuka semula siasatan pembunuhan tersebut tanpa perlu menunggu laporan daripada orang awam. Menurutnya, Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah CPS menyatakan bahawa laporan maklumat pertama FIR bukan bukti substantif tetapi hanya bertujuan untuk memulakan siasatan terhadap sesuatu kesalahan. Kata beliau lagi, laporan FIR oleh orang awam bukanlah syarat utama untuk memulakan siasatan di bawah Seksyen 110 CPC. Ia memperuntukkan bahawa pegawai polis yang berpangkat rendah, tidak kurang daripada sarjan atau pegawai yang bertugas di balai polis boleh menggunakan kuasa siasatan tanpa mendapat arahan untuk menyiasat bagi kesalahan yang boleh ditangkap. Pegawai polis boleh maklumkan siasatan berdasarkan maklumat yang boleh dipercayai bahawa satu kesalahan telah dilakukan. Kuasa siasatan dan penahanan mereka tidak terhad hanya kepada CPC tetapi juga tertakluk pada Akta Polis 1967, katanya, kepada Malaysia kini. Sementara itu, Peguam Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar bersetuju bahawa undang-undang memberi kuasa kepada polis untuk bersikap proaktif dan membuka kes Altantuya semula. Polis tidak boleh berdiam diri. Kini kita mempunyai badan kehakiman yang sangat bebas. Kerajaan ini mencari kebenaran, jadi polis perlu proaktif dan mengambil tindakan, katanya kepada Malaysia kini. Saudara-saudara sekalian, semalam Peguam Keluarga Simati Senjet Kuardio mempersoalkan Peguam Negara AJ berhubung afidavit yang tidak dicabar yang difailkan oleh Azila sebagai bukti sebahagian daripada permohonannya untuk meringankan hukuman mati kepada penjara seumur hidup. Afidavit tambahan itu termasuk dakwaan tidak dipertikaikan bahawa Azila bertindak di bawah arahan yang jelas, fakta yang tidak dicabar oleh pendakwa raya, menimbulkan persoalan serius mengenai tindakan Peguam Negara. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini, pastinya berkait dengan skandal perlombongan pasir di Selangor. Dikabarkan bahawa suspek ataupun orang yang berpengaruh itu kini hampir dapat ditangkap dan sudah mula dapat diteka oleh netizen. Skandal perlombongan pasir di Selangor SPRM sekali lagi menggeledah 6 lagi premis. Wah, seperti kata penganalisis politik yang sebelum ini, mereka kata
tiada lagi safe house, tiada lagi rumah yang selamat, dan mereka meramalkan akan ada banyak lagi rampasan demi rampasan, serbuan demi serbuan yang mungkin akan dapat mencecah ratusan juta ringgit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menggeledah 6 lagi premis berhubung siasatan skandal rasuah perlombongan pasir yang dikaitkan dengan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Bagaimanapun tidak didedahkan hasil penemuan penggeledahan di 6 premis berkenaan yang membabitkan sebuah kediaman dan 5 unit pejabat di sekitar Lembah Klang itu. Hari ini, 6 premis telah digeledah, kata laporan ini. Tetapi ia bukan safe house. Sebaliknya, sebuah unit kediaman dan 5 unit pejabat di sekitar Lembah Klang. Menurutnya, semua premis yang digeledah tidak disita menurut sumber kepada BH itu. Dalam pada itu, sumber memaklumkan ahli perniagaan yang ditahan semula berhubung dakwaan skandal rasuah sama direman 5 hari sehingga Ahad ini. Terdahulu, ahli perniagaan itu ditahan semula SPRM selepas tempoh tahanan reman sejak Khamis lalu tamat hari ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Abaki mengesahkan penahanan itu namun tidak mengulas lanjut. Suspek itu ditahan selepas disyaki menerima rasuah daripada syarikat lain selepas berjaya mendapatkan kontrak berkait dengan MBI. Ahli perniagaan itu antara 4 individu yang ditahan SPRM sepanjang minggu lalu berhubung siasatan skandal rasuah bernilai jutaan ringgit berkaitan konsesi pelombongan pasir di bawah anak syarikat Badan Pelaburan Negeri berkenaan. 3 lagi membabitkan seorang bekas pekerja MBI berusia 45 tahun, seorang lagi pemandu berusia 43 tahun dan seorang wanita yang juga bekas pegawai kewangan berusia 46 tahun yang didakwa terbabit dalam kes berkaitan konsesi pelombongan pasir itu. Azam sebelum ini berkata seorang ahli politik itu, bagaimanapun seorang ahli politik dikaitkan dengan siasatan itu namun beliau tidak mendedahkan namanya. Beliau bagaimanapun menyatakan ahli politik itu akan dipanggil selepas penyiasat mengumpul serta mengesahkan semua bukti diperlukan termasuk dokumen dan wang. Dalam serbuan Sabtu lalu, SPRM menjumpai 1.529 juta Singapura dolar di sebuah lokasi yang dirujuk sebagai rumah selamat atau safe house. 2 hari kemudian, Azam memaklumkan pegawainya menemui 2 lagi safe house lain dengan satu daripada premis itu menempatkan wang tunai berjumlah kira-kira RM243,000 mengikut kadar semasa. Katanya SPRM juga menemui kira-kira RM78,000 Malaysia di pejabat lain selain menerima maklumat yang sebahagian wang sudah dilaburkan di Singapura dan mungkin wang sudah dilaburkan di Singapura dan mungkin terdapat akaun lain di bank berbeza. Beberapa kes siasatan dibuka mengikut Akta Pencegahan Rasuah 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling hebat. SPRM akhirnya tangkap jerung paling besar di saat kes isu skandal rasuah pasir di Selangor menjadi panas. Tapi kali ini, apa yang ditahan oleh SPRM ialah bekas eksekutif kanan syarikat yang berkaitan dengan petroleum, gas, pula ditahan SPRM. Kita ucapkan sabas, tahniah kepada SPRM kerana bertindak hebat, tegas dan hari demi hari makin menjadi
sangat ditakuti. Inilah sepatutnya yang harus berlaku terhadap SPRM maupun penguatkuasa yang lain. Patutnya mereka menjadi agensi yang disebut saja nama mereka akan membuatkan segala bulu di badan menjadi meremang. Seorang bekas eksekutif kanan sebuah syarikat berkaitan petroleum dan gas ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Beliau ditahan selepas disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM370,000 sebagai balasan bagi mendapatkan kontrak melantik konsultan untuk syarikat berkenan. Menurut sumber, suspek ialah lelaki yang berusia lingkungan 50-an itu ditahan pada jam 5.30 petang semalam ketika hadir bagi memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Siasatan awal mendapati suspek ketika itu yang bertugas sebagai eksekutif kanan di sebuah syarikat berkaitan petroleum dan gas dipercayai meminta dan menerima rasuah daripada 4 individu terbabit. Saudara-saudara sekalian, ia bagi membolehkan mereka dilantik sebagai konsultan pakar geologi untuk kerja-kerja di syarikat terbabit katanya. Menurutnya, kesemua individu terbabit dibayar antara RM750 hingga RM2.100 sehari, bergantung kepada kadar bayaran konsultan, pakar geologi dan tawaran diputuskan oleh syarikat suspek. Suspek disyaki menerima wang rasuah melalui transaksi pindahan ke akaun bank miliknya daripada akaun bank keempat-empat individu itu yang berjumlah antara RM150 hingga RM500 sehari katanya. Perintah reman terhadap suspek selama 4 hari sehingga 18 Oktober ini dikeluarkan Magistrat Irza Zulaika Rohanuddin selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya pagi tadi. Sementara itu, Pengarah kanan bahagian siasatan Datuk Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu, katanya, kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya tangkapan seperti ini, seluruh rakyat Malaysia kini berbangga mempunyai agensi seperti SPRM yang hebat. Pastinya, kehebatan dan keaktifan SPRM sekarang ini pasti akan membuatkan semua orang yang raja sakau, raja rasuah, pasti akan takut. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, SPRM menahan semula ahli parlimen yang dikaitkan dengan ahli politik. Ahli perniagaan yang ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak Khamis lepas berhubung dakwaan skandal rasuah membabitkan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI telah ditahan semula hari ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penahanan berkenan tetapi enggan mengulas lanjut. Menurut sumber yang rapat dengan siasatan, individu itu ditahan semula selepas perintah tahanan reman berkenan kes pertama tamat hari ini. Pegawai penyiasat memutuskan untuk menahan semula ahli perniagaan itu kerana menerima maklumat dia mungkin terlibat dalam satu lagi kes rasuah. Kes kedua juga ada kaitan dengan MBI, tetapi membabitkan projek lain di bawahnya, kata sumber dari SPRM itu. Suspek didakwa menerima rasuah daripada syarikat lain selepas berjaya mendapatkan kontrak berkaitan MBI. Menurut sumber, SPRM masih menyiasat jika kes kedua mempunyai kaitan dengan ahli politik terkenal yang dipercayai terlibat dalam skandal lain. Ahli perniagaan itu antara 4 individu yang ditahan SPRM minggu lepas
kerana disyaki melakukan rasuah berkaitan konsesi pelombongan pasir di Selangor. 3 individu lain yang ditahan ialah seorang lelaki berusia 45 tahun yang merupakan bekas eksekutif MBI, seorang kaki tangan wanita di sebuah syarikat pelombongan pasir berumur 46 tahun dan seorang lelaki berusia 43 tahun yang bekerja sebagai pemandu. Bekas eksekutif MBI berkenan dibebaskan SPRM selepas ditahan 24 jam kerana mengalami masalah kesihatan. Manakala suspek wanita dan pemandu terbabit dibebaskan selepas perintah tahanan reman mereka tamat pada Sabtu lalu. Menurut sumber, ahli perniagaan berkenan didakwa bertindak sebagai orang tengah untuk mengutip rasuah bagi pihak bekas eksekutif MBI itu. SPRM juga mengesaki 2 suspek utama iaitu mempunyai kaitan dengan seorang ahli politik terkenal yang pernah mempunyai pengaruh di Selangor. Susulan penahanan itu, SPRM telah menyerbu sekurang-kurangnya 3 premis di Lembah Klang yang mereka percaya digunakan sebagai safe house untuk menyimpan rasuah bagi ahli politik yang tidak dinamakan itu. Azam Baki ketika sidang media semalam mengesahkan 4 tangkapan dan serbuan telah dilakukan ke atas rumah berkenan. SPRM juga memaklumkan agensi itu telah merampas wang tunai berjumlah 5 juta ringgit daripada premis terbabit. Saudara-saudara sekalian, isu tentang ini memang mengejutkan kita semua. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Baru-baru ini timbul perdebatan antara Wan Faisal dan juga Rafizi. Rafizi menjemput Wan Faisal berdebat dalam podcast. Tetapi Wan Faisal dengan sombong dan angkuh menyatakan dia mahu buat debat di televisyen. Tapi ramai netizen yang menyekolahkan kembali Wan Faisal, kata mereka, belum layak untuk buat live. Manakala Rafizi pula membalas semula pernyataan tersebut. Kalau dah kemeruk sangat nak masuk TV, Rafizi ajar bahasakan Wan Faisal. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tampil membidas ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang dianggap kemeruk sangat nak masuk TV. Sindiran timbalan Presiden PKR itu selepas Wan Faisal menolak pelawaan untuk berdebat menerusi audio siar, sebaliknya mahu debat secara langsung di TV arus perdana. Rafizi berkata debat menerusi TV adalah mahal kerana perlu membayar masa siaran airtime jika di saluran swasta. Manakala jika menerusi RTM, rakyat pula perlu membayarnya. Sebab itu, kalau nak debat sangat, debatlah di podcast. Tak guna airtime TV. Percuma jimat belanja. Kalau saya layan Wan Ahmad Faisal nak masuk TV, secara prinsipnya saya kena layan semua ahli parlimen yang cabar debat, kata Rafizi lagi. Kalau dah kemeruk sangat nak masuk TV, Wan Ahmad Faisal boleh dapatkan persetujuan PN Perikatan Nasional untuk mewakili kepimpinan PN atau boleh ulang cadangan cetak wang. Confirm seminggu masuk TV. Perli Rafizi menerusi satu hantaran dimuat naik di platform X. Lagi menarik lagi ialah siapa yang buat tawaran dia bayar kos. Itu kata netizen. Jadi mereka mahu kalau Wan Faisal yang membuat tawaran mahu dalam TV, biarlah Perikatan Nasional Wan Faisal lah yang membayar kos tersebut. Jangan pula terhege-hege nak paksa kerajaan membayar permintaan beliau. Kemarin, Wan Faisal mahu berdebat secara langsung dengan Rafizi di TV seperti ahli Parlimen Bacok, Muhammad Zahir C. Sulaiman menerusi Astro Awani pada 9 Ogos tahun lalu.
Malah wakil rakyat PN dari Bersatu itu berkata, dia tiada masalah jika berdebat 2 lawan 1 serentak dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Mengulas lanjut, Rafizi berkata debat dengan Sahir diadakan selepas pimpinan tertinggi blok pembangkang tersebut, antaranya Sanusi, Maknur dan pengerusi PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menolak jemputan. Perikatan Nasional wakilkan kepada YB Sahir, sebab itu debat akhirnya dengan beliau sebagai mewakili PN, hujahnya. Pada 9 Ogos lalu, Rafizi mempelawa Wan Faisal yang juga Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada bersatu untuk berdebat mengenai bagaimana merancangkan ekonomi dengan mencetak wang. Ahli Parlimen Pandan itu berkata isu tersebut perlu dibahaskan kerana ia adalah idea paling bernas mengenai ekonomi yang pernah datang daripada pimpinan PN. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bukan demokrasi yang mati, tapi perjuangan asal PASlah yang mati. Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, secara tiba-tiba melenting apabila mengetahui Anwar Ibrahim mengarahkan agar keputusan PRU 15 untuk Parlimen Bagan Datuk tidak dikira semula. Sebelum itu, Setiausaha Politik Kanan Anwar, Samsul Iskandar Mad Akin, mendedahkan perkara itu dalam satu wawancara. Untuk rekod, dalam PRU 15 Parlimen Bagan Datuk, Samsul tewas kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dengan hanya majoriti 348 undi. Datuk Seri Zahid memperoleh 16,578 undi berbanding Samsul yang mendapat 16,230 undi dan Perikatan Nasional yang diwakili Dr. Faiz Naaman sekadar memperoleh 8,822 undi. Malah, Razman menuduh arahan Anwar itu sebagai bukti telah wujud konspirasi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan campuran. Sangat mengejutkan apabila Razman turut menganggap kerajaan perpaduan yang ditubuhkan hari ini bukan atas titah yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang didakwa. Penulis mengakui sebagai orang kuat kepada Anwar, Samsul sepatutnya tidak bertindak sembrono dengan mendedahkannya kepada umum. Pendedahan ini hanya akan menimbulkan spekulasi dan ibarat memberi peluru percuma kepada musuh. Ia akan dilihat Samsul seolah-olah tidak boleh menerima hakikat kekalahan dengan memperlekehkan kemenangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi penulis tidak nampak di manakah asas dakwaan yang dibuat oleh Razman Zakaria. Ketika Anwar memberikan arahan tersebut, peluang untuk PAS dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sebenarnya lebih terbuka. Ini terbukti apabila pengerusi parti mula-mula dipanggil menghadap adalah Anwar mewakili Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin serta Hadi yang mewakili Perikatan Nasional. Kalaupun sekiranya Anwar dan Datuk Seri Zahid sudah ada persetujuan, ianya tidak akan berlaku sekiranya Perikatan Nasional akur dengan titah yang di-Pertuan Agong. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bukanlah pilihan pertama Baginda, tetapi kerajaan, kerjasama Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional PN. Hanya selepas Muhyiddin dan Hadi bersikap angkuh dan biadab terhadap yang di-Pertuan Agong, barulah Barisan Nasional berada dalam pertimbangan Baginda. Realitinya, demokrasi di negara kita tidak mati, tetapi kerakusan pemimpin PAS kepada kuasa yang telah menyebabkan perjuangan asal parti PAS mati.
Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini, tinggalkan komen Anda.